Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sambung semula kuliah kita setelah lama terhenti, dan masjid ni pun alhamdulillah nampaknya hampir siap. Semua tengok atas apa dia yang tak siap ni. Hampir siap kerana kapet dah belum tukar ni. Dan insyaAllah sepatutnya dah boleh ditukar, tapi saya tak tahu dia nak tukar bila. Al-hadithu thalith wa thalathun, hadis yang ketiga dan 30, maksud ke-33. Ususul qadai fil Islam, asas-asas perundangan ataupun penghukuman di dalam Islam. Hadis ni Imam Nawawi pilih sebagai salah satu hadis yang dimasukkan dalam 40 hadis yang dipilih oleh beliau. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'ta an-nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Hadithun hasan rawahu al-Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'duhu fi as-sahihain. Dia kata hadis hasan yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Baihaqi dengan lafaz yang sebegini. Wa ba'duhu fi as-sahihain, dan sebahagian daripada lafaz ni ada di dalam sahihain, yakni dalam sahih Bukhari dan Muslim. Maksudnya lafaz al-bayyinatu ala man idda'a wal yamin ala man ankar ada di dalam sahih Bukhari. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yakni Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dianggap sebagai turjumal Quran, dianggap sebagai orang yang alim di dalam menafsirkan Al-Quran. Maka tafsiran Ibnu Abbas adalah merupakan antara rujukan yang penting di dalam tafsir, seperti mana yang pernah kita sebut dalam hadis yang sahih, apabila Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kita sebut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah redha kepada keduanya, dia dan bapaknya. Ibnu Abbas maksud anak Al-Abbas, namanya Abdullah. Ibnu ni anak, macam kita Ibnu bin samalah, itu dari segi grammar dah saya. Bila dia sambung, dia panggil Abdullah ibn Abbas, dia tak bunyilah ya tu, dia tak bunyilah alif tu, ataupun dia tak bunyi hamzah asal dia panggil.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah redha dia dan Allah redha bapaknya. Bapaknya ialah Al-Abbas, iaitu bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas ni bapa saudara Nabi yang mana antara bapa saudara yang Nabi sayang. Walaupun dari segi masuk Islam dia lambat sikit. Kerana Hamzah masuk dulu, dah Hamzah dah syahid dah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah hijrah dah. Al-Abbas tak pergi lagi. Dia tak pergi hijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamzah pergi berhijrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak buka Fathul Makkah, baru Al-Abbas menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas adalah merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Al-Abbas. Dia semasa Nabi, hayat Nabi, dia masih budak lagi. Dan ketika Nabi wafat, dia masih lagi tak sampai umur dia 10 tahun. Masih budak lagi. Masa dia masih kecil, dia pergi, dia duduk di rumah mak saudara dia, Maimunah, iaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun tengah malam untuk tahajud, Al-Abbas bawa air kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas bawa air kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas. Nabi doa kat dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Allah faqihkan dia agama dan alimkanlah dia ta'wil, iaitu ta'wilan Quran. Ibnu Abbas jadi alim di dalam menafsirkan Al-Quran. Itu pun bukanlah kerana dia minum ayak lepas itu jadi alim. Dia mengaji lah. Dia tunggu. Kadang-kadang dia pergi ke rumah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal Nabi wafat, dia masih kecil. Bila dia meningkat, dia menuntut ilmu, pergi tunggu di pintu rumah sahabat untuk memperolehi kadang-kadang sepotong hadis, tafsiran ataupun sepotong tafsiran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didengar oleh sahabat-sahabat tertentu. Sebab itu apabila Ibnu Abbas walaupun dia masih muda, Umar bin Khattab ambil dia duduk di dalam majlis Umar, di dalam pemesyuaratan. Kerana alim dia. Sebab itu apabila Umar tanya kepada sahabat-sahabat lain, apa tafsiran mereka idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan fath, pembukaan. Orang lain bagi tahu datang pertolongan Allah, pembukaan kota Mekah. Ibnu Abbas bagi tafsiran, tapi dia memberitahu bahawasanya antara maksudnya telah dekatlah ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dah menanglah, Islam datang, tujuan Nabi bawa agama. Bila agama dah menang, Nabi pun mesti pergi lah. Sebab itu Umar kata, itu yang aku juga faham. Maka Ibnu Abbas antara yang alim, melahirkan anak-anak murid yang alim, ramai yang mendapat ilmu dari susu galur Ibnu Abbas. Mujahid, ramai lagi, Atha bin Rabah, ramai lagi yang menuntut dengan Ibnu Abbas dan memperolehi ilmu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sekali lagi saya sebutlah, orang seperti Abdullah bin Abbas ataupun orang seperti Abu Hurairah. Abu Hurairah dia masuk Islam lewat. Abdullah ibnu Abbas dia masih kecil semasa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian daripada hadis-hadis yang mereka riwayatkan ini mereka tidak dengar sendiri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dengar daripada orang lain, daripada sahabat lain. Sebab tu, tapi mereka tak sebut nama sahabat lain yang pernah kita sebut tentang bab
marasilus sahabah, mursal sahabat. Dia tak sebut lah. Kalau dia kata sami'tu, aku mendengar, ataupun dia cerita Nabi kata kat dia, yang tu dia ambil sendirilah. Sebahagiannya kalau dia kata qala tu, ada kemungkinan dia dengar, ada kemungkinan dia ambil daripada sahabat lain, tapi dia tak habaq sahabat mana yang dia ambil, dia tak habaq. Hal ini hanya boleh dilakukan oleh sahabat Nabi. Selain daripada sahabat Nabi, kalau ambil hadis daripada orang tertentu tak habaq, terus habaq daripada Nabi, tak boleh pakai. Termasuk juga tabi'in. Ada perbahasan tentang masalah tabi'in. Melainkan mereka yang ma'ruf, mereka ini memang ada orang yang diketahui mereka ambil. Seperti Sa'id bin Musayyib, kalau dia sebut, dia ambil daripada pendapat mentua dia, Abu Hurairah. Lain daripada tu, kita kena habaq. Dia kena habaq, hang dengar daripada siapa? Tak bolehlah dia habaq daripada Nabi, dia tak jumpa Nabi. Sahabat tak apa, pasal dia jumpa Nabi, dan kalau dia tak habaq nama siapa yang dia ambil pun tak apa. Sebab tentu dia ambil di kalangan sahabat juga. Semua sahabat ni dia sebut di sisi ilmu hadis, yang disebut oleh ulama-ulama hadis, was-sahabatu kulluhum udulun 'inda ahli sunnati wal jamaah. Sahabat itu semuanya adil di sisi ahli sunnah wal jamaah. Maksud mana-mana sahaja, kalaupun tak sebut nama, kita tahu kata sahabat, kita tidak ada masalah. Kita percaya dia tak tipu tentang fakta berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada sahabat, dia tak ada status ni. Jadi sebab tu, kalau selain daripada sahabat, dia tak boleh habaq. Dia kena habaq daripada siapa mereka ambil. Jika mereka terpotong rawi, kalau dia tak habaq daripada siapa, kita tak tahu. Kemungkinan rawi yang dia ambil itu boleh percaya, kemungkinan rawi itu tak boleh dipercayai. So kita kena tahu. Sebab tu dalam ilmu hadis dia ada banyak bab. Dia sebab itu dia antara syarat hadis itu ittisalus sanad, mesti bersambung sanad. Sanad tu kena sambung. Tapi sanad ni sanad hadis, sanad ahli hadis lah, yang mana nama mereka boleh disemak, latar belakang mereka boleh dikaji. Bukan sanad hapi ambil lah masjid pakat duduk salam tu. Pakat kata jom kita pergi majlis ambil sanad. Yang tu sanad tu tak terpakai. Sanad tu kalau bubuh dengan nama orang kampung kita sekali, hadis tu jadi palsu terus. Cukup dengan sanad Bukhari je. Ambil sanad ni orang ambil syok-syok begitulah. Saya pun pergi semua hampir semua sanad-sanad kita hadis ni saya ambil dengan berbagai jalur di India tu. Tapi saya tak buat lah majlis pakat duduk salam ambil. Kalau tidak tuan-tuan nak kena bayar RM3.5 pula. Lepas sebab itu maka ini adalah sanad yang ada kaitan dalam nak menentukan keabsahan hadis. Sebab itu dia ada bab inqita', bab hadis terputus, sanad hadis terputus, dan seumpamanya. Ini bab khas yang membabitkan ilmu ulumul hadis. Kita akan buka satu center of sunnah, pusat sunnah kat Masjid Arau Lama tu. Kita dah baiki dan dah elok dah nanti. Kita akan buat pusat pengajian kitab-kitab turas. Pagi lebih kurang sampai malam tu ada 5 kitab mengaji. Macam betul-betul pesantren lah mengaji. Tapi hak mengaji ni dia kena ada latar sikit lah, bahasa Arab ke apa. Dia kena bawa kitab lah, main duk macam para hufaz hadis macam tuan-tuan yang tak perlukan apa-apa ni payahlah. Ni semua dah pakar lah kan. Pakai dengar je. Tapi dia dalam pusat tu kita kena pakai kena bawa main kitab. Daripada pagi sampai ke petang, malam satu sesi. Yang tu kita tak perlu ramai macam ni. Kita hanya perlu hak boleh mengaji betul ya. Dan main kalau sampai khatam kitab. Kitab-kitab khususnya membabitkan ilmu alat lah. Kitab saraf, nahu, kitab ulum hadis, ulum Quran. Artinya kalau dia duduk situ lama, duduk dia perlih ni, dia keluar banyak kitab lah dia boleh. Cuma pula tu. Kan? Kitab-kitab macam-macam mazhab.
Sekali pergi tuduh kitab mazhab wasapi pula. Kata Ibn Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata atau bersabda dalam sebutan kita, lau yu'ta, jika diberi an-nasu kepada manusia, bida'wahum, dengan dakwaan mereka, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, nescaya lelaki-lelaki ataupun orang-orang akan mendakwa harta benda kaum yang lain dan darah mereka. Maksudnya, kalau kita bagi siapa saja nak dakwa boleh buat dakwaan, hang kata saja kita pakai percayalah, takkan dia nak bohong kot. Macam orang kata lah, satu orang buat tuduhan kat orang, kalau tak ada angin takkan pokok bergoyang. Dia buat, kita tuduh dia balik, hak ni fitnah, dia kata, kan? Ada tak ada angin pokok boleh bergoyang pasal monyet duduk situ, kan? Kadang-kadang bergoyang juga pokok. Sebab itu maka Nabi SAW kata, jika sekiranya kita berikan, yakni kita terima dakwaan-dakwaan orang ni, nescaya orang akan mendakwa pihak yang lain harta mereka dan darah mereka. Lakinnal bayyinatu 'ala al-mudda'i, tetapi kata Nabi, al-bayyinah maksudnya bukti kepada pihak yang mendakwa, wal yaminu 'ala man ankar, dan sumpah kepada sesiapa yang engkar. Nabi kata dia tak boleh lah mai kata oleh kerana orang Islam, kalau dia nak tuduh siapa pun kita terima. Nabi kata kalau kita benarkan macam tu, habislah harta orang, habislah nyawa orang. Kau ni kan kata dia tu lah bunuh adik saya, dia tu lah curi harta benda saya, terus kita terima. Islam tak terima macam tu. Maka ada asas qada. Asas qada dia apa? Al-bayyinah, kena ada bukti kepada pihak yang menuduh, pihak yang mendakwa, dan ada sumpah bagi pihak yang ingkar. Qadi boleh sumpah. Qadi ni maksud hakim lah. Qadi ini asalnya, qadi ini maksud qadin, pemutus. Oleh kerana zaman dah berubah, kita bila sebut qadi terbayang orang nak pergi menikah. Asal qadi ini bukan maksud orang bagi menikah. Asal qadi maksud adalah hakim. Sebab tu ada kita baca Ibnu Hajar al-Asqalani umpamanya, wa kana qadil qudah, dia dulu adalah qadi qudah, maksudnya qadi besar, hakim besar. Kita ingat hakim mahkamah menikah, qadi dulu dia satu mahkamah je lah, iaitu dia tak ada dua mahkamah tu je. Jadi bila dia jadi qadi tu maksudnya dia jadi hakim besar lah, ketua hakim lah, itu maksudnya. Maka qadi dia berhak suruh kawan yang dituduh mendatangkan sumpah. Mendatangkan sumpah. Sebab itu ada bab yang mana sumpah. Umpamanya isteri dituduh oleh suami melakukan zina, suami sumpah, yang ni disebut sebagai li'an. Li'an, isteri sumpah balik kalau nak mempertahankan dirinya, yang akan kita belajari dalam masa-masa yang akan datang. Al-bayyinah di sini para ulama bermaksud ialah asy-syahadah, maksud bukti, bukti yang mesti didatangkan. Sebab itu dalam Islam kes zina umpamanya, zina ni berat. Kita bukan boleh pergi tuduh dia berzina tu, tak boleh. Kesalahan ni besar. Sebab tu 100 rotan kepada orang yang berzina, 80 rotan orang yang menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti. Mungkin tak kita tuduh orang berzina tu dia berzina sungguh?
Dua orang masuk dalam satu tempat, tengok dua orang ni, Tok Imam dengan Tok Bilal. Oh, kira ambil, bukan contoh lah. Masuk tengok dua orang, bagus punya. Betul-betul mereka tengok. Pergi mahkamah tak boleh. Pasal dia nak apa? Dia nak 4. Habis tinggi dia boleh abang. Hak laki saya tengok duduk atas, perempuan duduk di bawah. Nak tuduh kami tak cukup. Kami 2 orang. Hakim putus lah macam mana. Hakim ni ke hakim. Tapi dia tak hukum zina lah pasal tak ada bukti cukup. Kalau dia bawa kata dia ni memang berzina, dia nak kena ada berapa? 4 orang saksi. Jika tak ada, Sayyidina Umar pernah tanya Sayyidina Ali, macam mana? Kata Ali, ala zahri amirul mu'minin hadz qadhaf. Kata Umar, ya Imam bin Qayyim sebut dalam At-Turuqul Hukmiyah, Umar tanya, ara'aita law anna amirul mu'minin syahada imra'an 'ala zina. Apa pendapat engkau jika Amirul Mukminin menyaksikan satu orang berzina? Amirul Mukminin ni, khalifah nombor 1 ni. Tengok takkan khalifah tu bukan khalifah biasa, bukan khalifah hak parti nak buat khalifah. Khalifah Nabi. Kata Ali, alaihi bi 4 syuhada. Wa mari 4 orang saksi ya. Au ala zahri amirul mu'minin hadzal qadar, ataupun kita sebat 80 rotan tak belakang amirul mu'minin. Kita mungkin tanya, mana Aci kalau dia berzina sungguh? Kalau dia berzina sungguh, dia berdosa dengan Tuhan. Dia berdosa. Kalau dia taubat, Allah Ta'ala terima taubat dia kerana ini antara dia dengan Tuhan. Kalau dia tak taubat, ada lagi mahkamah Tuhan lagi. Di mahsyar kelak, dia akan didakwa lagi. Kita yang tuduh dia, kalau dia betul, tak apalah, salahan lah. Kalau kita tuduh dia, dia tak betul, itu kita menjatuhkan maruah dia. Dia mungkin berpelukan. Salah-salah. Satu orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni. Wahai Rasulullah, aku berzina, bersihkan aku. Nabi tak mau tengok dia. Nabi tengok ke lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, riwayat juga Bukhari. Ya tara, ya Rasulullah, zanait. Wahai Rasulullah, aku berzina, fatahhirni, bersih aku. Nabi tak mau tengok dia. Dia ulang juga. Dia nak supaya Nabi buat hukuman pada dia. Dia rasa menyesal. Nabi tanya dia banyak. Dalam berbagai-bagai riwayat. Sebagian Nabi tanya, oh tak okey. Nabi kata, fala'allaka qabbalt. Kau cium ni kot. Fala'allaka ghamast. Boleh jadi kau raba-raba je. Nabi sebut tu, ada. Dia ada abang kata dia berzina juga, dia suruh Nabi hukum. Baru Nabi hukum dia. Menunjukkan Islam dalam masalah perkara yang membabitkan urusan peribadi, dia tak suruh kita pergi cari. Dia suruh kita cegah mungkar. Tengok cegah. Islam tak kata ni, hampa tunggu dia masuk dalam bilik lu, lepas tu call ke aku. Yang ni dia tak buat kerja ni. Kalau betul nak cegah, sebelum dia masuk lah cegah. Pasal apa nak tunggu dia masuk buat kerja baru hampa nak tangkap? Cegah dia sebelum dia buat. Abang kata ni, hampa jangan nak buat benda ni. Kedua, kerana satu lagi prinsip Islam, dia tak suka benda aib peribadi ni bawa keluar. Man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa tutup aib orang muslim, Allah tutup dia pada hari kiamat. Maka dengan itu dia bagi untuk hukuman zina. Kerana zina ni antara kita dengan Tuhan.
Orang tanya pasal apa? Bab hukum mencuri tak sampai 4 orang. Curi ni bahaya umum. Zina ni kalaulah dia berzina saja, lepas pada tu antara dia dengan Tuhan, dia menyorok pula. Dia ni salah tapi dia ada aib, dia ada malu. Dia antara dia dengan Tuhan, pemandangan manusia pun tak nampak. Salah. Sebab tu agama syaratkan 4 orang saksi bagi kes yang macam ni. 4 syuhada. Sebab tu Quran kata, walladzina yarmunal muhsanat summa lam ya'tu bi 4 syuhada fajliduhum. Orang yang tuduh orang yang perempuan yang tak bersalah dengan zina, kemudian tak mendatangkan 4 orang saksi, sebat. 4 orang saksi. 4 orang saksi yang melihat bagaimana batang celak masuk ke bekas celak, senang lah. 4 orang duduk macam tu, dia duk continue elok dalam bahasa kasar kita lah. Yang 2 orang tu pun boleh duduk okey, 4 orang duduk saksi ni. 4 orang ni bagus punya ni. Kalau sampai ke tahap tu memang mau sebat betul lah. Sebab tu orang ni logiknya orang ketuk pintu je dia bangkit lah. Mungkin dia buat, dia bangkit lah. Kalau dia taubat, dia dengan Tuhan. Kalau dia tak taubat, hukuman Tuhan tetap ada. Tapi kalau kita tuduh kita hanya 3 orang saksi, agama tak terima. Syarat saksi di situ pun tidak 4 orang saksi. Sebab apa? Agama ni dia tak suka gosip peribadi. Cerita gosip-gosip ni dia tak syok. Dia tak mau orang duk pergi bawa cerita dia itu, yang ni dia tak mau. Agama tak mau yang ni. Pasal yang ni peribadi orang. Benda ni kadang-kadang, sebab tu Nabi SAW dia berjalan dengan Safiyah bintu Huyai, isteri dia. Ada orang lalu lintas cepat, Nabi panggil, ini Safiyah, isteriku. Dia kata, Rasulullah tak kalah kami sangka buruk Rasulullah. Pasal orang ni dia boleh macam-macam sangkaan dia. Dia buat sangkaan dia macam-macam. Agama tak suka sangkaan dia. Sebab tu masyarakat yang buang masa, yang masyarakat yang gosip ni, dia duduk dia yang ni, dia suka cerita orang tu, cerita orang ni. Orang perempuan dia paling tak ada lah di mulai tu kan. Kadang-kadang orang perempuan sama lah, bila dia duduk sama-sama dia suka yang ni. Agama tak suka. Maka dia minta kepada 4 orang saksi. Kemudian saya saja nak sentuh pasal agama ni secara umumnya, tabiat Islam ni dia tak apa suka bawa orang perempuan pergi mahkamah. Bukan kata salah, asalnya pada zaman dulu dia tak mau orang perempuan pergi ke dalam majlis penghukuman ni kerana dia berat, bukan senang ni benda, kadang-kadang nak kena tekanan. Sebab itu ada dalam Al-Quran menyebut tentang, khususnya tentang berhubung dengan hak saksi di dalam harta. Allah menyatakan, wastashhidu syahidaina min rijalikum fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan mimman tardawna minasyuhada. Kalau hendaklah disaksikan oleh 2 orang di kalangan lelaki-lelaki kamu. Jika tak ada 2 lelaki, 1 orang lelaki, 2 orang perempuan. 1 orang lelaki, 2 orang perempuan. Yang ni 1 saksi lelaki sama dengan 2 orang saksi perempuan. Ada perbahasan panjang para fuqaha dalam masalah ini. Quran kata sebab apa? Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Kerana kalau 1 orang lupa, hak seorang lagi peringat. Kerana dia tak mau lagi pergi mahkamah, perempuan dia confuse. Bab harta, katakanlah bab hutang, dia kata saya saksi dulu dia memang ambil duit dia ni, pinjam 200,000. Pergi mahkamah, tengok hakim semua, dia ketak, betul ke dia ambil pinjam 200,000? Saya pun tak ingat dia pinjam ke sedekah lah. Yang tu dia tak mau. Pasal bukan lelaki tak boleh buat, lelaki pun boleh juga.
Tapi perempuan dia takut dia gugup. Quran kata kalau satu orang lupa, seorang lagi bagi ingat. Tu dia mari dua. Kemudian para fuqaha berbincang dalam mazhab Hanafi dan seumpamanya, Ibn Qayyim juga sebut, kalau perempuan tu dah sampai dia pakar dalam bidang tu, katalah perempuan tu dalam bidang harta ni, dia ni kira pakar dalam harta, pakar ekonomi apa, pergi jadi saksi. Takkan dia nak keliru kot. Sebahagian para sarjana menyatakan kalau dia sampai tu level yang seperti itu, boleh dikira sebagai cukup saksi dia sebagai seorang. Ini panjang perbahasan di dalam maqasid syariah dalam nak melihat. Dan ada bab yang perempuan dia pakar. Bab menyusu umpamanya. Takkan dia nak menyusu orang perempuan yang malu. Kalau dia kata saya adalah menyusu budak tu, pakai, Nabi pakai walaupun seorang. Kalau dia kata hendaklah dia saksikan lagi duduk seorang lelaki mana nak pergi tengok dia duduk menyusu. Bab tentang nak menentukan darah ataupun tak seorang perempuan umpamanya, kalau hakim sampai peringkat tu nak tengok, yang ni perempuan yang pandai. Samalah juga dengan bab yang membabitkan kepakaran bidang. Nak cari bukti ni, nak cari orang ni, nak cari saksi ni, kena bidang dia. Doktor saksi, dia pakar, kena bidang dia lah. Tak boleh pergi tanya mufti, terus dia bagi fatwa tentang virus Zika ke apa. Dia kena pergi rujuk kat pakar dulu lah. Kerana mufti mungkin dia tahu bidang lain, dia tak tahu bidang perubatan tu, dia kena tanya ahli perubatan. Itu maksud fas'alu ahla dzikr. Tanya ahli ilmu, ahli zikir, in kuntum la ta'lamun, jika kamu tak tahu. Ini adalah disiplin di dalam agama yang mana tidak boleh dibuat penuduhan kepada apa-apa perkara, melainkan hendaklah didatangkan bersama dengan saksi. Para fuqaha bincang banyaklah, panjang bab ni. Boleh tak kalau sekiranya pergi mahkamah tu, kawan hak dituduh tu, orang tuduh dia buat satu benda, dia tak mau. Dia kata saya memang tengok dia, kami dua orang nampak dia memang ambil benda tu. Dia kata saya tak ambil, dia pun bohong. Hakim boleh suruh dia sumpah. Sebelum hakim suruh dia sumpah, dia kena sumpah dengan nama Allah lah. Yamin ni tak boleh sumpah. Sumpah ni kita tak boleh sumpah selain daripada nama Allah. Wallahi wa billahi, tak boleh wa tallahi. Walaupun sebagian ulama kata luah lagi tentang wa bi kitabillah, dengan kalam Allah. Semua yang berkait dengan zat Allah Jalla wa Ala. Tak boleh sumpah dengan demi negara, tak boleh. Kalau sebut demi negara tu, dia bukan sumpah, yang tu mungkin dia maksudkan kerana negara. Kerana negara saya berkorban, tak apalah. Tapi sumpah tak boleh. Aku bersumpah atas nama mak bapak aku, tak boleh. Haram kita bersumpah selain daripada Allah Ta'ala. Sumpah dengan nama Tuhan saja. Sebab bila nak suruh orang sumpah wallahi wa billahi wa tallahi. Dan sumpah yang lara tak dipakai, sumpah yang sia-sia. Arab ni ada sumpah sia-sia, kita pergi dia tak pakai. Dia wallahi duduk di mulut. Contoh pergi kedai Arab apa semua, akhi fi banzurah ada tomato tak? Wallahi ma fi. Demi Allah tak ada. Sumpah buat apa? Tak payah duk sumpah. Aku tanya ada tomato tak ada, mak tak ada lah. Tapi dia terbiasa lah sumpah. Wallahi akhi ma fi. Demi Allah tak ada. Imam Syafi'i tak sumpah ni tak mau. Pasal dia sumpah dia tak ada maksud. Kena suruh dia ulang. Aqsim billah. Sumpah dengan nama Allah. Baru dia sedang dia nak sumpah. Wallahi. Itu sumpah betul ya. Kalau tidak, sumpah duduk di mulut dia. Dan sumpah ni bahaya kerana kita menggunakan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Para fuqaha bincang, kalau satu orang dia kata aku tak ambil, kalau aku tak mau sumpah, aku tak mau sumpah.
Hampa sumpah kata aku ambil. Kalau hampa sumpah kata aku ambil, aku terima. Dia minta ke hakim suruh buat macam tu. Boleh tak? Tadi Nabi kata kawan tuduh bagi bukti, yang sumpah kena tuduh, yang kena tuduh. Kalau dia buat bagi patah balik. Para sarjana bincang dalam hal ni. Kalau dia buat bagi patah balik. Sebahagian para fuqaha ahli hukum menyatakan kalau dia redha dengan hukuman tu boleh. Dia kata kalau depa sumpah aku terima. Depa pun sumpah. Wallahi wa billahi memang ambil. Dia kata tak apa, aku kena hukum tak apa, hampa sumpah. Mungkin dia tak. Hakim boleh tak hakim patah balik suruh depa sumpah? Boleh jika itu hakim pilih. Hakim berpendapat benda itu boleh diterima. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah. Sikit saya nak. Boleh tak dalam undang-undang satu orang hakim dia hukum berdasarkan kepada ilmu pengetahuan dia. Dia tak berdasarkan kepada fakta. Dua orang mai. Satu orang dia kenal bagus ya, satu orang ni dia kenal tak bagus ya. Yang tak bagus ni kata dia ni telah pinjam duit saya hari tu, ataupun dia telah ni dia ambil duit saya, dia tak bayar. Hak seorang ni, hak bagus ni, dia tengok main masjid ni, dia kata dia saya tak ambil. Tuan hakim kenal saya bukan perangai macam tu. Kita kenal dia bukan perangai macam tu. Boleh tak dia terus kata hang tak payah duk bercara panjang, aku kenal pada orang hang ni bukan baik kan, aku kenal kan, aku kira hang salah. Boleh tak? Tak boleh. Dia panggil qada'ul qadi bi'ilmih. Qadi buat hukuman berdasar pengetahuan dia. Islam tak benar. Mesti tetap kena berdasarkan fakta. Sebab itu Nabi SAW apabila orang datang kepada Nabi SAW, mereka mai duduk kat depan Nabi berhujah. Sebahagian lebih fasih daripada sebahagian yang lain. Dalam hadis yang selalu saya baca yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kata, innama ana bashar, aku ni manusia. Wa innakum takhtasimuna ilayya, kamu bawa kes mai kepada aku. Wa la'alla ba'dukum afsahu wa la'alla ba'dukum an yakuna alhanu bi hujjatin min ba'd. Boleh jadi sebahagian kamu lebih fasih hujahnya daripada sebahagian yang lain. Fa aqdi lahu ala nahwi ma asma', maka aku pun hukum berdasarkan kepada apa yang aku dengar. Nabi kata aku hukum berdasarkan apa yang aku dengar. Kemudian Nabi kata faman qata'tu lahu min haqqi akhihi fa inna ma fala ta'khudhuhu fa inna ma qata'tu lahu qita'atan minan nar. Siapa yang aku bagi hak saudaranya jangan diambil, sesungguhnya aku bagi potongan daripada api neraka. Maksud Nabi apa? Nabi kata kadang-kadang mari dia cakap pandai, hujah dia nampak hujah dia betul, Nabi bagi kat dia. Nabi kata boleh jadi dia berhujah betul, hujah dia kemas, tapi dia tak benar. Siapa yang, tapi Nabi tak kata walaupun aku tahu dia tak benar, aku Nabi, Allah turun wahyu kat aku kira bagi separa yang benar, aku tengok ni, aku kasyaf, aku tahu. Nabi tak buat itu. Nabi tak buat tak depan dua orang, tengok aku tahu hang salah, dia betul. Nabi tak buat. Nabi suruh berhujah. Kalau Nabi buat macam tu hari tu, kita pun tak boleh nak buat jadi hakim. Tak ada contoh Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam buat penghukuman ikut kaedah. Nabi kata sebahagian lebih fasih daripada sebahagian yang lain. Lebih fasih daripada sebahagian yang lain. Kalau Nabi bagi kepada yang fasih tu, Nabi kata siapa yang dapat sedangkan bukan hak dia tapi kerana dia pandai cakap, sesungguh dia mendapat potongan daripada api neraka. Potongan daripada api neraka. Ini saya selalu sebut kepada orang yang jadi lawyer. Lawyer hak jenis cakap pandai, kes apa pun dia dapat menang. Walaupun dia baca kes tu dia tahu tak betul anak guam dia tu, klien dia tak betul,
Tapi dia kata tak apa, kita ada masalah teknikal ni, kita boleh buat bagi jadi betul. PP dia hujah-hujah, menang ke dia? Kawan tu walaupun nak kata dia silap teknikal macam mana ke, kalah dia tu. Balik-balik dia kata mahkamah kata aku menang. Kawan tu tersandak, tanah dia hilang macam tu ya. Sebab dia ni pakai lawyer pandai. Dia kata mahkamah bagi kat aku, Nabi kata sesungguhnya dia mendapat potongan daripada api neraka. Sebab tu mahkamah ni ada dua. Ada lagi mahkamah Qadi Rabbul Jalil, Allah Jalla wa Ala di akhirat besok. Sebab itu apa hak kita menang di dunia ni, kalau kita tahu kita salah, kita tetap akan didakwa lagi di dalam mahkamah mahsyar besok. Jadi lawyer ni baguslah kalau boleh tolong orang. Tapi kalau setakat nak perbetui hak benda orang salah, kita telah mengambil potongan daripada api neraka. Sebab tu jadi lawyer ni tak apa, tapi kita kena tengok kes yang kita ambil ya. Kalau kita tahu dari segi ilmu kita, dia ni memang salah, tapi dia bayar mahal kat kita supaya kita menangkan kes ni. Kita tahu dia tibai ni harta adik-beradik dia, bukan harta dia. Kita tengok, kita tahu dah. Tapi kita tengok, macam saya nak cari kok mana cara nak boleh bagi dapat. Dia cari-cari dapat kat dia. Kawan tu pun gelak, dia pun rasa dia makan rezeki yang halal. Dia memakan potongan daripada api neraka. Dan kes tu tak berakhir dengan tamatnya keputusan hakim di mahkamah. Kes itu akan dibawa oleh Allah Jalla wa'ala, berjumpa dengan dia pada hari mahsyar kelak, di mana pada hari yang maha adil, maliki yaumiddin, yang mana la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman, tidak boleh sesiapa pun bercakap melainkan siapa yang diizinkan oleh Tuhan Ar-Rahman saja. Masa tu kita akan kenal lawyer pandai ke lawyer tak pandai. Masa tu kita akan kenal kita tipu tanah orang ke, kita ambil harta orang ke tak. Hari ni mungkin kita ada duit, kita boleh guna orang tu orang ni, tapi hari kita akan main azan.
Kita sambung sikit lagi dan saya buka pada sesi soal jawab. Sebab itu Nabi SAW sebut al-qudatu thalathatun. Orang yang jadi hakim ni ada 3 jenis. Dalam hadis Abu Dawud. Qadin fil jannah wa qadiyani fil nar. Dalam riwayat lain wahidun fil jannah wa ithnani fil nar. Seorang duduk dalam syurga, 2 duduk di dalam neraka. Bahaya juga jadi hakim. Jadi hakim ni hebat juga lah kan. Jadi hakim ni, hakim kalau dalam negeri dia duduk barisan depan. Nabi kata qadin tawahidin fil jannah wasnani fil nar atau qadiyani fil nar. 2 duduk dalam neraka. Dulu ada satu orang jadi, saya pernah cerita lama dulu, ada orang jadi qadi. Orang habang kata, Nabi kata al-qudatu thalatha. Orang jadi qadi ni 3. Qadin fil jannah wa qadiyani fil nar. Qadin di dalam syurga wa qadiyani, 2 qadi dalam neraka. Dia kata, tu lain. Tu qadiyan yang kedah mana. Hak tu yang masuk neraka kan. Aku lain. Dia lain buruk. Ninggal tapi tak apa. Semoga Tuhan ampun dia. Al-qudatu thalatha. Qudah tu 2. Seorang dalam syurga, 2 dalam neraka. Fa amal ladzi fil jannah, yang masuk syurga tu, farajulun arafa al-haq fa qada bih. Iaitu orang yang lelaki qadi yang tahu kebenaran, dia hukum berdasarkan kepada kebenaran. Dia tahu kebenaran, dia hukum berdasarkan kebenaran. Hak ni masuk syurga. Dalam negara-negara yang adil, qadi tak boleh dipengaruhi, hakim tak boleh dipengaruhi. Tapi jadi hakim ni bukan senang. Kadang-kadang nyawa orang dia jatuhkan hukuman senang ya. Bersalah, kawan tu pun kena di penjara 3 tahun. Senang dia sebut 3 tahun, tak sampai seminit lah perkataan dia. Kawan tu nak duduk 3 tahun dalam. Ya sebab tu ilmu pengetahuan. Ada orang di penjara, dia mengajak kerana mengajak tanpa tauliah. Padahal qadi itu mungkin tahu dia tu mengajak betul. Tapi oleh kerana itulah kehendak, dia pun hukum, bagi. Dia mungkin balik makan senang di rumah dia. Allah Subhanahu wa taala tak lupa. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kamu sangka Allah lupa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Innama yuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Hanya Tuhan lewatkan pada satu hari yang mana dibeliakkan mata-mata. Nabi SAW kemudian kata, wa rajulun arafa al-haq fajara fil hukmi fahuwa fin nar. Satu orang lelaki yang tahu kebenaran, kemudian dia melampau dalam hukuman dia, dia masuk neraka. Pasal dia tahu dia ni ikut-ikut tak salah sangat ni. Tapi kalau ku hukum dia tak salah, tak kira dia pun marah, bagi jadi salah. Dia ni ikut-ikut zalim ni. Tapi dia ni kena mengena dengan adik-beradik dia kot mana, dia peringat. Jara fil hukm, zalim dalam hukuman. Kemudian wa rajulun qada lin nasi ala jahlin fa huwa fin nar. Dan satu orang yang berhukum orang lain di atas dasar jahil, dia masuk dalam neraka. Ni termasuklah qadi
mufti, benda hak dia tak tahu, dia hukum dan orang terhukum. Sebab tu dalam agama ni kejahilan tak boleh jadi asas, ditolak. Agama tak benar kita ikut benda yang kita tak tahu. Orang tak selipar atas kepala kita letak, tak boleh. Ni ada kumpulan tarikat mana tahu ni, dia buat kenyataan terpelih. Dia nak marah ke saya. Saya bagi tahu Perlis sejak tahun 30-an. Bukan kata pengaruh orang Saudi ke apa. Gerakan pembaharuan dalam dunia Muhammad Abduh, Rashid Ridha, yang mereka tu sebenarnya adalah merupakan tokoh ulama-ulama Al-Azhar. Perlis antara negeri yang mendapat tempias kepada kaum pembaharuan. Kepada masa dunia banyak khurafat, kaum pembaharuan yang membetulkannya. Tangkal, mangkal, mandi, safar, macam-macam. Balik persisihan kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada pegangan para sahabat Nabi SAW, dan pada akal yang waras. Tahun 48, Perlis antara yang paling awal meletakkan dalam perlembagaan, dalam undang-undang tubuh negeri Perlis, perkataan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tak ada orang Perlis masa tu kenal apa-apa Wahabi. Orang Perlis tak kenal Wahabi. Hak sebut Wahabi dia kenal Wahabi sebab dia Wahabi. Cumanya Perlis tak terikat dengan satu mazhab. Perlis terima keluasan Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali dan lain-lain lagi. Semua tu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pasal apa yang terima satu jadi Ahli Sunnah, yang terima empat tak jadi? Kata empat-empat tu Ahli Sunnah. Perlis tak pernah buang mazhab. Dia iktiraf ke semua kesarjanaan itu. Kalau ada satu dua pendapat orang Perlis kata mazhab tak terpakai, dia bukan kata mazhab tak terpakai. Mungkin dia maksudkan itu fanatik mazhab. Tak boleh. Dan sampai hari ini pandangan Syekh Abu Bakar Syari apa semua dulu mereka di masjid ni, dia datang daripada Pulau Pinang, dan ramai lagi tokoh orang luar Perlis dan orang Perlis. Jawatan kuasa fatwa Perlis 15 orang. Saya ingat Perlis adalah satu negeri yang hampir semua jawatan kuasa dia ada PhD. Bukanlah kata nak kata PhD itu penentu benar dan salah, tapi hampir semua ada PhD dalam bidang agama. Sebahagiannya bukan daripada Perlis, kok kata semua orang Perlis punya bukan, tak. Perlis pakai tarjih yang tak keluar daripada mana-mana mazhab. Dulu saya dah bagi sebut tuan-tuan berapa kali dah. Bayar duit, bayar zakat, peterah pakai duit. Perlis mula dulu. Masa tu orang kata sesat banget dah. Mazhab Hanafi benar kan? Mazhab Hanafi. Hari ni pakai negeri lain pakai bayar. Hak kata tu pun tobat dah. Kau mati dulu. Perlis antara negeri yang awal sekali fatwa. Ni orang perempuan kan. Orang wanita boleh jadi hakim jika dia betul-betul berkemampuan. Atas hujah Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pernah masa awal fatwa tu dia kata fatwa ni berdosa. Hari ni negeri, sebahagian negeri tu dah ikut dah. Dia mula dulu.
Perleh wajibkan zakat tanaman selain daripada padi. Mazhab Syafi'i padi lah. Mazhab Hanafi lain daripada padi pun kena. Harum manis toki kaya sangat lah. Takkan toki padi kena, harum manis tak kena. Memang keluar daripada mazhab Syafi'i, tetapi dia dalam mazhab Hanafi, masih dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perleh kata siapa masuk Islam tak payah ubah nama pak dah. Ini bukan benda perleh baru buat. Sejak zaman Nabi sampai ke zaman sekarang orang tak ubah seluruh dunia ni, melainkan dua negara, Malaysia dengan Brunei. Hak tu tak boleh salah perleh. Kita pakai standard antara bangsa. Perleh tak kunut subuh, hak tu dia pakai luk sangat. Masalah kunut kawan hak tak sembahyang subuh pun marah. Pasal orang marah tak kunut subuh, sembahyang subuh. Aku jarang-jarang. Majoriti dalam dunia Islam ni mazhab tak kunut subuh. Majoriti umat Islam. Mazhab Hanafi paling besar mazhab Islam, depa tak ada kunut subuh. Kalau perleh tak kunut subuh, banyak orang kata perleh saja. Perleh tak kunut subuh. Perleh tak pernah kata, tak ada dalam perleh ni nak habaq siapa main-main mayang tiba-tiba dia kunut subuh. Lepas tu imam bagi mayang, dia mayang kunut subuh. Lepas tu jawatan agama mai tangkap siapa kunut subuh. Tak ada. Tak pernah berlaku. Kita tak pernah mengambil tindakan pada orang kunut subuh. Kerana kita tahu masalah tu khilaf adalah mazhab Syafi'i. Cuma amalan rasmi negeri dia tak kunut subuh. Dan itu pun tak pelik. Masjidil Haram, Masjid Nabi, Masjid merata dunia tak kunut subuh. Majoriti masjid dalam dunia ni tak kunut subuh. Mahkamah perleh talak 3 sekaligus jatuh satu. Oh, dia buat kalut. Dia kata kalau tu boleh jadi teroris. Oh, kok mana pula dah. Dia kata dah. Tu orang larang makan daun ketum. Negara-negara Teluk dan Arab kebanyakannya talak 3 jatuh satu. Sama dengan fatwa boleh. Boleh dulu bukan Arab pun dulu kalah. Tapi dia apa memang talak 3 jatuh satu. Ramailah saya duduk pejabat mufti tu pakai duduk telefon jelabah mulut pakai bagi 3, tapi dia negeri lain nak merujuk ke mahkamah perleh. Dia tahu pun penyelesaian ada. Dia berkata pasal Ibnu Taimiyah. Bukan Ibnu Taimiyah, saya sebelum Ibnu Taimiyah pun dah ada pandangan itu. Bismillah tak derah. Oi. Ada orang kata saya semayang was-was di perleh sebab bismillah tak dengar. Kita kata perleh dia bismillah, tapi bismillah sir. Sir pun kena dengar sikit bakang. Kalau tak dengar tak boleh. Tuhan main zuhur dengan asar je lah. Zuhur dengan asar sentiasa was-was dia. Zuhur dengan asar memang tak dengar apa pun. Kita tak pernah kata salah orang sembilan kuat, tapi ini adalah amalan rasmi. Kita tahu khilaf itu khilaf mu'tabar. Perleh tolak amalan-amalan pembomohan yang karut marut, khurafat yang tak ada dalam Quran dengan sunnah, kenuri arwah. Bukan saja perleh tolak, mazhab Syafi'i mana, kitab Syedok Petani, kitab semua kata tak boleh. Kata tu perleh tolak tu, padahal kitab yang dia baca sendiri tu tolak. Al-Fiqhul Manhaji Alal Madhab Al-Imam Syafi'i yang dicetak Negeri Sembilan cetak sendiri. Dia cetak, dia lupa apa yang dia cetak. Dalam kitab tu kata kenuri arwah tak boleh. Fiqh Manhaji kitab mazhab Imam Syafi'i, tu kitab model mazhab Syafi'i. Kitab Furu'ul Masyail, kitab apa Syedok Fatani, kitab-kitab Jawi, semua kata tak boleh. Oh, dia kata tak boleh tu maksud dia lain, kita kena faham. Maksud tu hak lain tu hang tambah, hak dia tulis banyak tu ya.
Perlis tak pernah kata semayang 20 tak sah, 8 tak sah, tarawih tak pernah. Ada hamba Allah tu pergi buat ceramah apa? 8 tak sah, 8 tak dapat pahala, kerana tarawih kena 3 kali berhenti rehat. Macam tu punya hamba Allah. Perlis walaupun amal 8, tapi orang amal 20 ke apa tak pernah kita kata salah. 8 tu secara umum amal. Di atas dasar ini lebih mudah kepada banyak. Tok Imam buat. Kalau ada Tok Imam buat 20 pun kita tak kata apa. Dalam fatwa kita tak kata salah. Kita tak kata salah. Kita tak pernah ambil tindakan kepada orang bismillah kuat ataupun kepada dia kerana kunut. Siapa yang kata perlis bertindak, dia bohong. Tidak ada sejarah perlis pernah bertindak. Kita tarjih pandangan, kita bagi tahu pandangan ini dhaif dan semua, itu cerita lain. Kita tak pernah bertindak. Saya bagi tahu perlis di atas dasar keluasan. Ni pandangan, banyak pandangan pakai ni. Patut diperlislah orang kelaisakan agama. Tetapi di dalam sejarah perlis tak pernah ada cerita semayang 2 imam. Ada negeri ada semayang 2 imam pasal berbeza parti politik. Perlis tak pernah ada cerita semelih tak mau makan orang lain pasal beza pandangan. Cerai bini sampai bertalak-talak pasal berbeza pendapat, tidak pernah berlaku. Tok imam duduk tengah tak kunut, tok imam duduk tengah kunut, makmum ditumbuk ke belakang, tak ada. Orang perlis pergi semayang di Kuala Lumpur, di Kedah, dia apa, tak pernah ada rekod orang perlis pergi duduk kata subhanallah kat tok imam sebab tok imam pergi kunut. Tak ada, tak ada. Siapa yang nak belajar tentang harmoni dan perdamaian, cara bertoleransi dalam beragama, saya kata dia datang ke perlis. Paling tolerance, walaupun ada perbezaan tapi tahu menguruskan perbezaan. Biasalah bagi pandangan berbeza, bagi bertengkar sikit, itu wacana ilmu. Tak ada lagi hang tak kunut aku tumbuk hang tak kunut. Tak ada. Hang kunut tu hang jaga, hang turun masjid lagi pukul hang. Tak ada. Orang perlis tak buat yang tu. Negeri tuan-tuan paling harmoni di dalam menguruskan perbezaan pandangan. Tak ada peristiwa keganasan di Perlis macam peristiwa Memali ataupun peristiwa Lubuk Merbau, serang kuil Kerling di Selangor. Orang Perlis tidak pernah buat hal ni. Ni dia kata pengganas-pengganas ni, pengganas ni ada yang seorang tu daripada Pondok Kedah, sebut teruslah, bukan nak marah kat orang Kedah, sebut nama dia saja. Ada daripada negeri lain, belum ada lagi anggota militan ni mai daripada Perlis. Perlis pakai fatwa Ibn Taimiyah. Tak ada lagi militan Perlis. Hak negeri dua kata tu, negeri dia banyak. Dia mai tunjuk kat kita, tunjuk kat negeri hang lah. Bukan nak berkelahi, tapi dah pandai sangat. Tak ada. Orang Perlis tak ada terlibat. Alhamdulillah, dah minta jangan bagi ada. Kerana, dan kita tak terima. Dia kata penceramah, kita memang tak terima. Penceramah ada maki orang mula kafir. Penceramah tu takkan kita nak terima. Maki-maki orang kita tak bagi dalam negeri ni. Orang tarekat buat kenyataan, yang tarekat tu marah Perlis. Tarekat kita tak bagi. Pasal benda ni pening. Saya simple lah, minta maaf geng-geng tarekat. Nak tarekat pulang lah. Semua saya nak habang. Orang tarekat kat bawah ni zuhud dunia tak sangka lah. Hak Tok Syekh kat atas tu kaya tak sangka. Habis duit kutip bagi kat Tok Syekh. Kita tak ada, tarekat tidak diamalkan. Orang kata Perlis Wahabi. Tidak ada buku Muhammad bin Abdul Wahab yang menjadi rujukan rasmi Perlis dalam mana-mana. Muhammad bin Abdul Wahab tu yang dikatakan pengasas Wahabi tu, buku dia tak ada. Cuba tunjuk di mana Perlis buat sumber rujukan. Pernah ada seminar Muhammad bin Abdul Wahab dulu.
Pun begitu, tidak ada selepas pada itu boleh jadikan Muhammad bin Abdul Wahab sebagai sumber rujukan, tak ada. Pun boleh tak pernah kata Muhammad bin Abdul Wahab ni sesat, kafir, saya tak kata. Kita kata macam mana tokoh-tokoh Dr. Qaradawi, Wahbah Zuhali kata, dia seorang tokoh reformis yang ada sumbangan dia yang tersendiri. Cuma kita tak jadikan dia sebagai rujukan utama. Sebab itu maka boleh tak kafirkan Saudi. Ini ada orang pergi kata siapa pergi Mekah ni semayang belakang untuk Imam Masjidil Haram kena terus semayang balik. Pasal mereka tu Wahabi. Kita tak kata. Sebab itu boleh baik dengan banyak pihak termasuk Arab Saudi. Maka tak heranlah Imam Masjidil Haram ke Imam Masjid Nabi kalau main Malaysia mereka main boleh. Geng hak geram tu dituduh tu lah boleh Wahabi pasal mereka tu main. Lepas tu yang duk pergi semayang Masjid Nabi tu apa dia pula? So saya sebut beberapa perkara bahawasanya bagaimana menguruskan perbezaan pendapat dalam hal-hal yang seperti ini. Ada soalan tak? Lah jawab. Assalamualaikum. Solat jenazah. Jenazah gaib, solat jenazah gaib ni maksudnya kita semayang jenazah tu tak ada depan kita. Setelah jenazah tu meninggal, ditanam, jenazah tak ada, kita solat. Para ulama bincang tentang hal ini. Kerana hadis dalam masalah ni satu ya, iaitu hadis Ashamah ataupun hadis Najasyi, Maharaja Habsyah. Nabi SAW bila hari mati Najasyi, Nabi kata matal yaum akhukum Ashamah faqumu, mata yaum ar-rajul salih akhukum Ashamah faqumu wa sallu. Mati pada hari ini saudara kamu lelaki saleh Ashamah. Maharaja Habsyah ni Ashamah ataupun disebut Najasyi. Najasyi ni raja lah. Dia ni masuk Islam tapi dia tak menyembunyikan Islam dia. Kerajaannya ialah kerajaan Kristian. Nabi SAW hantar sahabat masa peringkat awal pergi ke Habsyah. Masa tu ditindas di Mekah, lari, hijrah sahabat pergi ke Habsyah. Nabi kata idhabu ilal Habasyah fa inna biha malikan la yuzlamu indahu ahad. Kamu semua pergi ke Habsyah kerana di sana ada raja yang mana seseorang tidak dizalimi di sisi dia. Dia raja Kristian. Maksudnya tengok Nabi iktiraf kalau adil, Kristian pun adil. Sampai di sana Quraisy hantar wakil pergi tuntut pelarian politik ni nak bawa balik ke Mekah. Nabi SAW hantar sana, kepala dia Ja'far bin Abi Talib. Ja'far sepupu Nabi. Dua beradik dengan Ali bin Abi Talib. Jadi Ja'far pergi sana. Bila Najasyi panggil Ja'far dan orang Islam, pasal ni Quraisy main tuntut ni. Quraisy kata mereka ni orang ni pelarian daripada tempat kami, telah buat kacau di Mekah, kami nak tuntut dia, nak heret bawa balik ke Mekah, nak dihukum di Mekah. Tapi Najasyi tanya, apa agama kamu? Walaupun wakil Quraisy yang pergi ialah Amr bin As, kawan Najasyi, bawa hadiah yang banyak daripada Quraisy. Najasyi tak terima kerana hadiah tu. Najasyi nak tahu apa salah. Dia tanya dan berlaku dialog panjanglah, itu saya dah cerita dah, dialog kan.
kunna qauman ahlal jahiliyah, kami dulu, kata Ja'far, orang jahiliyah. Faja'ana Allahu bin Nabi, Allah datangkan dengan seorang Nabi, kami kenal keturunannya, kami kenal latar dia. Dia cerita semua. Dia menyuruh kami kepada tauhid, dia semua dia sebut. Sehingga Najasyi dengar. Kemudian Najasyi tanya ada apa? Dia baca Quran. Dia baca surah Maryam. Pasal Najasyi Kristian. Ayak mata Najasyi berlenangan turun. Yang kata yang Ja'far, agama hang dengan agama aku ni mai tempat yang sama. Pilah duduk dalam negeri ni, selagi aku raja, hampa selamatlah. Najasyi ni dia senyap-senyap dia masuk Islam, dia berutus surat dengan Nabi. Antara yang pergi ke sana juga ialah Ummu Habibah. Ummu Habibah pergi dengan suami dia Ubaidillah bin Jahsh. Suami dia Tanassar, masuk Kristian. Ummu Habibah dia janda. Nabi pinang Ummu Habibah. Nabi pinang Ummu Habibah, mahar dia Najasyi bayar. Duduk di sana. Orang rakyat ni dia tak tahu kata Najasyi ni masuk Islam. Dia ingat ketua Kristian dia bawa. Hari dia mati, berita sampai kepada Nabi. Nabi kata pada hari ini telah mati lelaki saleh, saudara kamu Ashamah, bangun dan salat. Nabi di Madinah salat pada jenazah Najasyi yang ada di Abyssinia, iaitu di Ethiopia, di Habasyah. Itu menunjukkan boleh solat ghaib. Boleh solat ghaib. Cuma ulama bahas siapa dia yang layak untuk disolat ghaib ni. Jadi khilaf. Sebahagian pendapat menyatakan solat ghaib ni untuk orang yang mana tidak disolat kepada dia, seperti Najasyi. Pasal dia mati dalam masyarakat Kristian. Sebab tu maka kita solat. Jadi kalau orang mati dalam kapal terbang lah apa semua, hak depa ni kita buat solat ghaib. Hak mana orang dah disolat, tak solat ghaib. Satu pendapat. Pendapat yang lain kata solat ghaib ni boleh untuk orang-orang yang dianggap tokoh umat. Najasyi tu dia dapat tu sebab dia tokoh, dan semua orang sayang dan nak salat pada dia. Boleh. Satu pendapat. Satu pendapat kata siapa-siapa yang tak sempat nak pergi, dia boleh solat ghaib. Itu pendapat yang lebih luas. Apapun solat ghaib ni ada dalam sejarah lah, boleh buat lah. Kalau tanya saya tak kata semua orang lah. Orang yang dianggap kita nak solat ghaib pada dia, orang ramai nak solat ghaib pada dia, dia pun boleh solat ghaib pada dia. Ada orang terkenal mendakwa dia mimpi jumpa Nabi. Tuan-tuan tak tahu lah. Kalau kita mimpi jumpa Nabi SAW, ada dua kemungkinan. Satu, kalau kita ni kenal Nabi, maksudnya kita ni kenal Nabi, terutama sahabat Nabi lah yang pernah tengok Nabi, dia mimpi jumpa Nabi, kita confirm dia tengok Nabi lah, dia confirm lah. Sebab apa? Dia pernah tengok Nabi. Kata Nabi, syaitan la yatamatsalu bi, syaitan tak menyerupai Nabi. Jadi kalau dia pun tengok Nabi dalam mimpi, memang Nabi lah. Jadi kalau satu orang tu memang kenal sifat-sifat Nabi, kita boleh yakin syaitan tak tipu dia. Tapi kalau dia tak kenal rupa Nabi, syaitan tak boleh menyerupai Nabi, tapi syaitan boleh menyerupai orang lain, mengaku kata Nabi. Sebab itu ada Al-Hasan bin Ali, apabila orang mendakwa kata dia jumpa Nabi, Hasan tanya, sifuli, sifatkan Nabi macam mana? Orang dia kata syaitan. Mana boleh syaitan tak terupai Nabi?
Dia kata syaitan tak serupai Nabi, syaitan serupa orang lain, hang sangka Nabi. So boleh lagi kena tipu lah. So kalaulah betul kita jumpa orang yang dikatakan Nabi, kemungkinan Nabi, kemungkinan bukan Nabi. Kalaupun Nabi datang, Nabi tak boleh bagi syariat baru kat kita. Mungkin tanda busyra, khabar gembira kepada kita, kerana kita jumpa Nabi. Tanda kita orang baik lah. Lepas tu kita duk pergi habaq orang ni, aku mimpi jumpa Nabi semua. Sama ada kita habaq tu kerana kita nak mengampak pandangan dia, ataupun kerana kita nak bagi tahu mesej Nabi, tapi tak boleh lah mesej Nabi. Dah tamat dah, wahyu dah tamat. Nabi hanya untuk kita aja lah. Ataupun kita nak menunjuk riak. Sebab itu para ulama salaf, dia pun tak menceritakan hal ini, melainkan kepada orang terdekat mereka saja. Buat rakaman video cerita saya jumpa Nabi, yang ni jadi pelik lah.